Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syafiq Fadli dalam rancangan Reaction Jujur. Roll it! Dalam reaction jujur ni, saya akan menonton video-video lagu ke, kejadian ke, insiden ke, anything yang anda suggest pada saya, dan saya akan bagi reaction saya terhadap video tersebut. Kalau anda semua follow saya dah lama, sebelum ni saya hanya react video-video lagu saja, official music video yang Malaysia. Tapi sekarang saya akan react juga video-video yang bukan lagu, video-video apa je video yang menarik. Kalau korang rasa menarik, nak saya buat reaction dan nak saya komen ke apa benda, boleh bagi link pada saya, boleh request. InsyaAllah saya akan react video tersebut. So kali ni kita akan react sebuah video yang tiba-tiba viral, iaitu video yang bertajuk, yang berkenaan dengan seorang influencer. Dia seorang founder kepada sebuah brand, iaitu Bella Amara, yang mana dia buat program bantuan kepada orang gelandangan, dan founder tersebut marah, ataupun dia bukan marah atau apa-apa, tapi dia macam say something yang ofensif kepada seorang pakcik. Jom, saya pun tak tengok elok lagi, saya cuma baca je macam manakah rupa video ni. Jomlah kita tengok video ni yang berjudul Suami Bella Amara Malukan Seorang Pakcik Tua. Ada tanda seru. Ya ke malukan? Ke korang je fikir macam tu? Jom kita tengok. 3, 2, 1, go. Tak jelas lah suara. Suara pakcik ni tak jelas. Okey, dah jelas dah. Masa muda dulu menyesal tak buat betul-betul. Masa muda dulu menyesal tak banyak main-main, banyak tak buat betul-betul, malam, menyesal tak masa muda? Okey. Kita tak menyesal. Saya tanya korang masa tua nanti baru menyesal ke? Saya kata, pernah tak you all wish one day, tak kisahlah you agama apa, you pray to God, God show me the way how I want to change my life. Pernah tak? What if today is the God send me to help you guys? Okay. If today your wish to doa dengan Tuhan, to show me the jalan how I want to change my life. Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur. God send me to help you. Alright. Oh, habis dah? Oh, 1 minit 11 saat. Alright. Okay, no wonder lah ramai yang cakap pasal video ni. Alright, let's talk about this video. Nombor 1, saya nak cakap pasal dia ni, saya faham ni, dia ni nak bagi motivasi ni. Kalau macam ni, dia nak bagi motivasi. Saya motivator, tuan-tuan. Saya motivator, saya tahu mainan motivasi ni, insya-Allah lah saya tahulah sikit sebanyak, sebab memang saya duduk bergelumang dengan benda ni kan. So benda macam ni kita ada yang kita boleh klasifikasikan sebagai motivasi, tetapi dia tidaklah sewenang-wenangnya boleh dibuat macam tu. Okey, saya nak cerita macam ni. Saya rasa dia nak motivasikan pakcik tu, dan nak motivasikan semua orang, nak bagi tahu yang kalaulah dulu kita kerja keras, so mungkin sekarang kita tak akan duduk di pusat gelandangan Kuala Lumpur dan sebagainya. Mungkin tu dah point dia. So dia buat ayat provokasi macam tu, rasa menyesal tak dan sebagainya. Mari saya nak bagi tahu, ada tak teknik macam ni dalam motivasi? Sebenarnya ada. Tetapi biasanya teknik macam ni, kita nak push, kita nak provoke macam ni, biasa kita gunakan pada team sale kita. Kalau kita ada bisnes, kalau tuan-tuan ada bisnes, saya biasa buat program untuk syarikat bisnes kan, especially syarikat-syarikat yang kecil dan sederhana, yang mana dia punya tim dia baru nak berkembang ataupun sedang berkembang kan. Syarikat besar-besar tu mungkin dia dah kemas dah dia punya struktur dan sebagainya. Syarikat yang sederhana ni, dia dah buat nak kembang, dia jemput motivator untuk kita motivate, untuk kita buat character building.
kepada agent dia, kepada dropship dia, supaya mereka ni boleh menjual dengan lagi agresif. Okey, dan biasanya untuk agent, untuk dropship, cara macam ni tak ada masalah. Cara macam ni, cara kita nak provoke dia, kita nak push, nak bagi pressure pada dia, tak ada masalah, kerana memang untuk kita buat tim kita buat jualan secara agresif, kita kena orang kata kena luku, kena siku, kena hempuk dia, baru dia akan agresif. Takkan jadi kalau kita pujuk dia, juallah sikit lagi, takkan 3 je hari ni, juallah 5, kan? Kita kena provoke dia dengan impian dia, kita kena provoke dia dengan impian dia pada diri dia, pada mak ayah dia, impian dia kata dia pernah ada impian nak buka restoran, kita kena provoke dia dengan impian restoran tersebut, which is teknik ni wujud sebenarnya. Cuma saya rasa maybe lelaki ni, alamak, nama apa lelaki ni ya? Ya, saya tahu dia ni Bella Amara, sebab yang tengah viral ni Bella Amara. Sekejap saya check, ada tak nama dia? Sebab Bella Amara tu company kan, bukannya nama lelaki ni. Tak jumpa lah pula. Tak apalah, panggil Bella Amara lah. Terpanggil Encik Bella Amara. Saya rasa lelaki ni kan, Encik Bella Amara ni, mungkin dia dah terbiasa bagi motivasi, dia terbiasa bakar tim dia untuk buat sale, untuk buat marketing, untuk buat sale. Dia dah terbiasa bakar tim dia, which is bagi saya tak ada masalah. Lagipun tim biasanya geng-geng agent dropship biasa budak muda yang bersemangat, yang agresif. Bila kita bakar dia bakar balik, kita bakar dia terbakar dia buat sale, dia pun untung, kita pun untung. So bagi saya taklah kata macam that is the only way, tapi macam acceptable lah. Tapi untuk bercakap dengan orang awam, lagi-lagi orang gelandangan yang kita kata mungkin miskin, yang tak ada family dan sebagainya, cara tersebut sangatlah tak sesuai, abang. Sangatlah tak sesuai untuk digunakan. Saya motivator, saya tahu sikit-sikit lah pasal ilmu motivasi ni. Banyak tak tahu, saya pun baru belajar juga. Okey, dengan orang awam tekniknya lain, metodnya lain. Okey, kita punya message pun lain. Kita tak ada message untuk hit sales juta ke 100,000, mana ada message macam tu pada orang awam. Okey, so caranya semua berbeza. That's why kalau kita, kepada founder-founder kat luar sana lah, kalau nak buat program, nak bagi sumbangan ke apa, very good, tak ada masalah. Tapi once anda nak bagi motivasi, study dulu. Study dulu, tengok cara orang macam mana, apa benda boleh cakap, apa benda tak boleh cakap, cara macam mana dan sebagainya. Study lah sikit, baru kita cakap tu betul, kan? Kita cakap tu tidak menimbulkan kontroversi, orang pun tak marah. Okey, paling senang anda upah je motivator nak bercakap, lagi senang. Bahagian nak bagi duit, nak bagi sumbangan, bagi baju, bagi makanan tu anda boleh buat, tapi untuk bagi bercakap, kalau nak memotivasikan lah, okey, jemput je motivator, biar motivator tu bercakap, lagi simple. Motivator ni dia ada banyak orang kata macam SOP dia, banyak tekniknya, macam-macam lah. Yang sebab tu lah motivator yang betul, bukan motivator yang tak betul. Ada juga kan, dia claim motivator, tapi bila kita dengar apa dia cakap tu, kata apa benda dia cakap ni kan, ni bukan nak motivate orang, ni dia punya jalan-jalan yang salah. Ada juga. So cari motivator yang betul, tak mahal pun. Kadang-kadang yang korang bayar mahal ni motivator yang hype ya, hype tak betul pun tapi dia hype kan. Cari motivator yang betul, biar motivator tu motivate orang. Senang, paling simple. Kalau anda nak bercakap, anda bercakap bahagian terima kasih, bahagian doakan company saya, doakan kami sekeluarga, tak apa. Tapi untuk motivate orang, ada cara dia. Kalau anda tak nak study, upah motivator. Kata nak upah motivator, study sikit, belajar sikit-sikit pun tak apa dah, so that kita punya ucapan akan jadi sangat-sangat berkesan kepada audience kita. Itu yang pertama lah. Yang kedua, saya nak cakap juga kan, bila kita saya tak nak cerita pasal SOP lah. Sekarang PKP kan, yang pakai mask semua benda tu, yelah, tu one of them. Tu semua orang nampak. Saya nak cakap juga kat sini, bila kita jemput orang ke depan, pakcik ke makcik, tak kira, budak-budak kecil pun sama juga. The first thing we have to remember that we must respect the person.
We must respect the person. Duduk sebelah dia elok-elok, bagi mic kat dia elok-elok kan. Jangan bagi, nah ambil kau. Bagi dia, pakcik silakan ni mic. Okey, kena macam tu, kena respect kat orang. Okey, respect kat orang. Lagi-lagi kalau macam di pusat gelandangan macam ni, mereka sensitif. Orang menonton pun sensitif. Bagi dia elok, pakcik mic ya, saya onkan. Okey pakcik. Kan cantik tu. Bila dia pegang mic dan sebagainya, kita duduk, kita berdiri sebelah dia. Jangan berdiri belakang dia. Ni saya masuk teknikal sikit lah sebab benda ni melibatkan motivasi kan. So saya masuk teknikal sikit. Jangan berdiri belakang orang berucap. Orang tu tak selesa. Orang tu tak selesa awak kat belakang dia. Dia tak tahu reaksi muka awak macam mana kat belakang. Kalau awak kat sebelah dia, dia bercakap, awak angguk-angguk. Dia pun rasa seronok. Bila dia bercakap, motivator ataupun speaker tu angguk-angguk, dia rasa seronok sikit bercakap, dia rasa lebih bersemangat. Kalau kita duduk belakang, dia rasa risau sebab maybe orang tu tak suka tapi dia tak tahu sebab dia belakang. Duduk sebelah dia. Berdiri sebelah dia maksud saya. Dan berdiri betul-betul, jangan pegang meja macam tu, macam orang dah lah pakcik tu ke depan, maybe dengan dia nervous dan sebagainya kan. Dia bersemangat cuba nak bercakap. Kita kena appreciate pakcik tu bersemangat dan kita kena berdiri betul-betul sebagai tanda kita respect dia punya effort tu nak ke depan, nak bercakap tu. Berdiri betul-betul. Jangan, saya kalau anak buah saya ada latih juga motivator-motivator lain. Anak buah saya, kalau dia orang berdiri satu kaki pun saya marah. Tak respect kat orang. Kalau ada orang bercakap, kita jemput orang ke depan, dia bercakap, dia bercerita, berdiri dengan elok, dua kaki, biar kita excited nak dengar, bersemangat, respect nak dengar. Berdiri satu kaki pun saya marah sebab nampak macam kau ni malas ke apa, kau ni tak nak dengar dia bercakap ke apa. Diri betul-betul. Itu kalau anak buah saya lah. Untuk orang luar, saya tak kisah dah. Itu atas cikgu anda lah, guru anda cakap macam mana, anda ikut guru anda lah. Tapi kalau tanya saya, berdiri dia elok. At least berdiri, jangan letak tangan dekat rak ke, jangan duduk tangan dekat meja ke. Berdiri elok-elok. Itu tanda kita respect orang yang kita jemput ke depan. Okey? Ingat, tak bermaksud yang memberi itu lagi mulia pada yang menerima. Memanglah yang memberi lagi mulia pada yang menerima. Tapi tidak bermaksud dalam semua situasi yang memberi lagi mulia pada yang menerima. Bukan in term of duit, memanglah in term of duit, yang memberi ada duit, dia lagi mulia lah pada yang menerima sebab menerima tak ada duit. In term of duit, in term of akhlak, in term of ilmu, pengalaman kan. Siapa makan garam dulu, kadang-kadang yang menerima tu lagi banyak pengalaman, ilmu daripada yang memberi. So kita kena respect each other. That's the point. Okay. Dan saya juga nak cakap, okey, kalau kita saya nak share sikit lah, okey, kalau kita bercakap dengan orang awam, kita kena bercakap benda-benda, saya tak tahu ini program lama mana, 3-4 hari ke ataupun setengah jam macam tu je. Kalau benda tu sekejap, jangan masuk ke bahagian yang dalam sangat. Okey, kita kena ikut time frame kita. Contohlah kita bajet nak duduk situ sejam. Okey, sejam untuk bagi sumbangan, untuk bercakap, semua tu masa sejam. Dalam masa sejam, takkanlah kita nak bercakap topik yang berat-berat yang memerlukan perincian dan explanation. Kalau kita nak buat topik yang berat-berat, memerlukan perincian, masa sejam je, apa akan jadi? Tajuk tersebut tak akan sempat habis. Tak sempat habis, kita mula melangkah-langkah ke sini sebab kita nak kejar sejam tu. At the end, ucapan kita jadi tak kemas, ke laut dan sebagainya. Cari tajuk yang simple. Contohlah kalau dalam situasi tadi kan yang kita tonton tadi, contohnya nak bagi sumbangan pada orang, apa tajuk kita boleh cakap? Saya nak share sikit. Contohnya tajuk bersyukur. Bersyukur macam mana? Janganlah bagi tahu suruh audience tu bersyukur. Kan, bagi tahu sikit je. Pakcik, makcik bersyukur kepada Allah kerana Allah bawa saya ke sini. Jangan syukur kat saya, jangan terima kasih kat saya. Syukur pada Allah. Ada banyak tempat-tempat yang saya boleh bagi duit, tapi Allah gerakkan hati saya datang ke sini untuk serahkan pada pakcik-makcik. Pakcik-makcik solat, berdoa, bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Sikit je. Lepas tu cerita pasal kita yang bersyukur. Okey, saya bersyukur sebab saya dapat bagi sumbangan pada pakcik-makcik. Cakap. Jangan harap orang puji kita, kami bersyukur. Oh, saya tak bersyukur, saya yang bagi. Tak. Yang bagi pun kena bersyukur.
Kita beritahu pakcik-makcik saya bersyukur kerana walaupun saya ada duit banyak, tapi Allah buat saya tak lupa untuk bagi sedekah, untuk bagi sumbangan. Saya bersyukur sebab bila saya datang jumpa pakcik-makcik, saya dapat tengok kehidupan orang-orang dekat KL ni macam ni. Saya bersyukur sebab saya ada peluang untuk memberi bantuan pada pakcik-makcik. Kan, kalau saya tak ada duit, tak ada harta, tak ada kekayaan, mungkin saya pun tak ada nak bantu apa-apa. Tapi Allah bagi kekayaan pada saya, duit pada saya bersyukur saya boleh bagi something pada pakcik-makcik semua. Cakap pasal syukur, simple je. Tajuk simple. Okey, ataupun tajuk yang seumpamanya, yang simple. Itu lebih sesuai dengan jangka masa yang pendek. Barulah kita pun tak rushing sangat, barulah kita pun tak melangkah-langkah ke topik tu topik ni suka-suka hati kita. Barulah ucapan kita tu tersusun dan cantik. Alright? So akhlak tersebut akhlak yang kurang elok, namun saya harap pihak Encik Bella Amara, not the whole Bella Amara, bukan satu company tu yang perangai macam ni. Mungkin Encik ni seorang je lah kan. Encik Bella Amara ni, pergilah jumpa pakcik tu, minta maaf. Dan jangan jumpa pakcik tu saja, minta maaf juga dengan keseluruhan orang yang duduk di pusat gelandangan tersebut. Sebabnya bukan pakcik tu je yang dengar kan, satu dewan tu dengar. Jadi semua orang pun mungkin rasa macam tak sedap dengar kan. Say sorry. Jangan bagi alasan, just say sorry je. And then buatlah video sikit, masukkan dekat Facebook, dekat IG, minta maaf elok-elok. Minta elok-elok sebabnya netizen pun dah dengar dah. Just minta maaf elok. Tu kita punya hak kita untuk minta maaf. Orang tak nak maaf tu macam mana, tapi hak kita untuk minta maaf dan kita buat salah. Tapi ingat, jangan bagi alasan, jangan beralasan, jangan play victim pula kan. Saya minta maaf, saya cuma nak buat awak semangat je. Tu bukan minta maaf macam tu kan. Minta maaf tapi tersalahkan dia, tak boleh lah kan. Nampak tak, minta maaf tapi salahkan dia. Saya minta maaf, saya cuma nak bagi awak semangat je. Maaf lah kalau benda tu buat awak kecil hati. Minta maaf tapi salahkan dia, maknanya benda ni sepatut tak kecil hati. Saya nak bantu awak terasa minta maaf lah, maksud dia salah. Okey, nak minta maaf betul-betul. Minta maaf, saya salah, bahasa saya kasar, cakap elok-elok. InsyaAllah orang ni boleh maafkan, buat betul-betul. Alright, so tu je respon saya, react saya untuk video tersebut. Thank you for recommending video tersebut. Dan kalau anda semua suka video ni, jangan lupa like, share, komen video ni. Dan jangan lupa juga untuk subscribe video ni. Dan juga jangan lupa juga untuk komen video apa lagi anda nak saya react yang berikutnya. Lagu ke, kejadian ke, anything. InsyaAllah yang jangka masa dalam 2-3 minit lah. Janganlah minta saya react video yang setengah jam, 40 minit yang 3 hari punya video. Ni video reaction, bukannya video apa kan. Komen dekat bawah video apa anda nak saya react, dan kalau boleh bagi link terus, senang saya nak ke video tersebut. Thank you very much and Assalamualaikum. Bye bye.